Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan mempelajari teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Untuk video ini kita akan membincangkan soalan percubaan SPM 2021 dari negeri Johor Darul Takzim bagi PPD Pasir Gudang untuk set 1. Kita lihat soalan yang pertama 1A. Kemerajah van di ruang jawapan menunjukkan set A dan set B dengan keadaan set semester A kesatuan B. Pada rajah di ruang jawapan, lorek set A persilangan B. Set A persilangan B bermaksud set A dan set B saling bertindan, dan kalau kita lihat di sini untuk rajah, kita akan lorek pada keseluruhan set B. Seterusnya soalan B, diberi bahawa set P merupakan nombor 02 sempurna dan set Q 9, 16 dan 25. Lengkapkan merajah van di ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan di antara set P dan juga set Q. Kalau kita lihat di sini untuk set P adalah 02 sempurna dan set Q terdiri daripada nombor 19, 16 dan 25. Dan kesemua nombor ini merupakan nombor 02 sempurna. Jadi bermaksud set Q merupakan subset kepada set P. Subset ini bermaksud keseluruhan set Q berada di dalam set P. Jadi kita akan lukis set Q berada keseluruhan di dalam set P. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita dapat 1 markah, dan untuk soalan B, kita akan dapat 2 markah. Maka keseluruhan di sini sebanyak 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Panjang sebuah penanda buku ialah X tambah 1 cm seperti rajah 2. Jika lebarnya ialah 5 cm kurang daripada panjangnya dan luas penanda buku ialah 24 cm persegi, hitung perimeter penanda buku tersebut. Okey, di sini diberi panjangnya adalah X tambah 1, kemudian lebarnya 5 cm kurang. Bermaksud X tambah 1 tolak 5. Jadi di sini kita akan dapat lebarnya adalah X tolak 4. Kemudian diberi di sini luasnya adalah 24 cm persegi. Bermaksud kita akan buat panjang darab lebar sama dengan 24. Iaitu X tambah 1 darab X tolak 4 sama dengan 24. Seterusnya kita akan kembangkan persamaan ini. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4X tambah X tolak 4 tolak 24. Kemudian kita akan samakan dengan sifar. Kemudian kita pemudahkan. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 3X tolak 28 sama dengan sifar. Kita telah pun membentuk persamaan kuadratik dalam bentuk arm. Kemudian kita akan dapatkan nilai X dengan kita melakukan pemfaktoran. Di sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita akan tekan menu. Kemudian kita tekan A. Kemudian kita ambil 2. Itu polinomial. Kemudian untuk degree kita tekan 2. Kita akan masukkan nilai A. Nilai A kita di sini adalah 1. Sama dengan. Kemudian B negatif 3. Sama dengan. Kemudian C negatif 28 sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita akan tekan sama dengan, kita dapat X sama dengan 7. Kemudian tekan sekali lagi sama dengan, kita akan dapat X sama dengan negatif 4. Seterusnya kita akan masukkan nilai ini di dalam kurungan, iaitu X tolak 7, X tambah 4. Disebabkan kita ingin mendapatkan nilai yang mewakili panjang, jadi kita akan ambil nilai yang bernilai positif, iaitu jawapan kita adalah 7 di sini. Seterusnya kita nak dapatkan perimeter, kita akan gantikan X sama dengan 7, iaitu 7 tambah 1, kemudian di sini 7 tolak 4. Sini kita dapat 8, dan untuk lebarnya kita akan dapat 3. Jadi perimeter 8 tambah 8 tambah 3 tambah 3, kita akan dapat jawapan akhir kita adalah 22 cm. Seterusnya, dari segi pemberian markah, kita menulis dalam bentuk arm untuk persamaan kuadratik, 1 markah. Kemudian kita melakukan pemfaktoran 1 markah. Kemudian kita dapatkan jawapan untuk X, 7, 1 markah dan perimeter 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah.
Seterusnya terlihat soalan nombor 3. Penyelesaian menggunakan kaedah metrik tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ini. Cari nilai M dan N yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Di sini kita ada dua persamaan dalam persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Di sini kita boleh menggunakan kaedah penghapusan ataupun penggantian. Jadi di sini cikgu akan menggunakan kaedah penghapusan. Kita akan hapuskan salah satu pembeli ubah. Di sini cikgu akan ambil persamaan pertama dan akan didarabkan dengan 3. Kita akan dapat 3M tambah 12N sama dengan 42. Kita akan wujudkan persamaan ketiga di sini. Kenapa darab 3? Disebabkan kita akan samakan perkali M untuk persamaan kedua, iaitu 3M juga. Jadi 3M tambah 2N sama dengan 12 adalah persamaan yang kedua. Jadi di sini kita akan hapuskan pembeli ubah M. Kita akan melakukan operasi tolak. Jadi 3M tolak 3M, maka terhapuslah M. Kemudian 12N tolak 2N, terdapat 10N. 42 tolak 12, kita akan dapat 30. Maka N kita akan dapat sama dengan 3. Kemudian untuk mendapatkan nilai M, kita akan gantikan nilai N sama dengan 3 dalam persamaan pertama. Nak gantikan dalam persamaan kedua pun boleh. Jadi kita gantikan M tambah 4 darab 3 sama dengan 14. M tambah 12 sama dengan 14. Maka M sama dengan 2. Dari segi pemberian markah, kita membentuk persamaan ketiga, terdapat satu markah. Kemudian kita hapuskan satu pembeli ubah, satu markah dan jawapan N satu markah. Kemudian jawapan M satu markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan yang keempat. Dalam raja 4, garis lurus PO adalah selari dengan garis lurus RS. Persamaan garis lurus PO ialah 2Y sama dengan negatif X. Soalan A, cari persamaan garis lurus RS. Untuk mendapatkan persamaan garis lurus, kita akan menggunakan persamaan umum iaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana kita akan dapatkan nilai M iaitu kecerunan dan nilai C iaitu pintasan paksi Y. Untuk mencari kecerunan, kita boleh menggunakan rumus yang telah pun disediakan iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1. Ataupun di dalam soalan ini telah pun diberi persamaan garis lurus PO iaitu 2Y sama dengan negatif X. Kemudian untuk persamaan ini kita akan tukar kepada bentuk umum. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 1 per 2X. Maksud kita akan bahagikan dengan 2. Di sini kita dapat nilai M-nya adalah negatif 1 per 2. Disebabkan kedua-dua garis ini adalah selari, maka nilai M-nya adalah sama. Seterusnya untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai M, nilai X dan nilai Y di dalam persamaan umum ini. Nilai X dan nilai Y kita akan ambil pada titik T yang telah pun diberi. Iaitu 6 adalah X dan 3 adalah Y. Jadi kita akan gantikan 3 sama dengan negatif 1 per 2 darabkan dengan X iaitu 6 tambah C. Kemudian C kita akan dapat 6. Maka persamaan garis lurus kita adalah Y sama dengan M iaitu negatif 1 per 2X tambah C iaitu 6. Cari pintasan X bagi garis lurus RS. Untuk mendapatkan pintasan X, kita kena gantikan Y sama dengan sifar. Kita ambil balik persamaan tadi, Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 6. Gantikan Y sama dengan sifar, sifar sama dengan negatif 1 per 2X tambah 6. Maka nilai X kita akan dapat di sini adalah 12. Seterusnya dari segi pemberian markah, soalan A, kita dapatkan nilai M 1 markah, nilai C 1 markah dan persamaan garis lurus 1 markah. Untuk soalan B, kita gantikan Y sama dengan sifar 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya terlihat soalan yang kelima. Raja 5 menunjukkan sebuah gabungan perpejal yang dibentuk daripada cantuman sebuah kubus dan sebuah piramid tegak pada satah segi 4 sama AFGH. Diberi bahawa AB sama dengan BC sama dengan BE sama dengan 8 dan tinggi gabungan perpejal ialah 13 cm.
Hitung isi padu dalam sentimeter padu gabungan perpejal itu. Jadi di sini kita akan cari isi padu bagi piramid tegak dan juga kubus. Kubus ini panjang, lebar dan tingginya adalah masing-masing 8 cm. Tinggi keseluruhan bongkar ini adalah 13 cm, bermaksud tinggi piramid ini adalah 5 cm. Jadi kita akan dapatkan isi padu piramid dan isi padu kubus menggunakan rumus yang telah diberi di dalam soalan. Pertama sekali kita lihat untuk isi padu piramid, kita akan ambil 1/3 didarabkan dengan luas tapak. Tapaknya segi 4 sama, iaitu 8 darab 8. Kemudian darab dengan tingginya, iaitu 5. Kemudian ditambah dengan isi padu kubus. Panjang darab lebar darab tinggi, iaitu 8 darab 8 darab 8. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 618.67. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor bercampur 618 2/3. Dari segi pemberian markah, kita dapatkan isi padu piramid dengan menggunakan rumus yang betul, 1 markah. Mencari isi padu kubus, 1 markah. Kemudian kita lakukan operasi tambah 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang bernombor 6. Dalam raja 6, OABE ialah sukuan bulatan berpusat O dan CD ialah lengkuk suatu bulatan lain yang berpusat O. OBC dan OED ialah garis lurus. OE sama dengan ED sama dengan 7 dan sudut COD sama dengan 6. Di sini 7 dan sini pun 7. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorek. Kalau kita lihat di sini, kawasan berlorek kita adalah melibatkan sektor bulatan. Dan sudut yang tercangkum adalah 60 darjah. Jadi kita akan dapatkan luas keseluruhan sektor bulatan yang besar ini. Kita ambil sudutnya 60/360. Didarabkan dengan pi 22/7. Kemudian didarabkan dengan jejari. Jejarinya akan jadi 14. Kemudian kita kuasa 2 kan. Kemudian daripada sini kita kena tolak yang bahagian kosong ini. Kemudian dalam masa yang sama kita kena tambah sektor yang kecil ini. Dan sudutnya adalah 30 darjah. Kerana sudut AOE adalah 90 darjah. Kalau kita lihat di sini, kita boleh masukkan sektor OAB ini ke dalam sektor yang besar ni. Kita akan dapat seperti ini. Seolah-olahnya bila kita akan masuk, kita akan dapat seperti ini. Jadi di sini kita hanya perlu tolak sektor yang bersudut 30 darjah ini sahaja. Kita tolak ini saja. Kita akan tolak 30/360 kali pi kali J-nya adalah 7 kuasa 2. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah 89.93. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor bercampur 89 5/6. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk pecahan tak wajar 539/6. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menggunakan rumus yang betul untuk mencari luas sektor. Terdapat 1 markah. Kemudian kita melakukan operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang bernombor 7. Encik Kamaru dan Encik Farhan pergi ke pasar untuk membeli udang dan sotong. Yang 7 di bawah menunjukkan berat udang dan sotong yang dibeli oleh mereka. Encik Kamaru dan Encik Farhan masing-masing membayar RM26 dan RM35 untuk pembelian udang dan sotong. Hitung harga bagi sekilogram udang dan sekilogram sotong dengan menggunakan kaedah matriks. Untuk menjawab soalan ini, kita akan menggunakan kaedah matrik. Dan sebelum itu, kita kena keluarkan persamaan linearnya terlebih dahulu. Untuk soalan ini, untuk udang kita akan wakilkan dengan X dan untuk sotong dengan Y. Kita lihat yang pertama Encik Kamarul, kita akan dapat 2X tambah 4Y sama dengan 26. Kemudian untuk Encik Farhan, 3X tambah 5Y sama dengan 35. Kemudian kita akan tukar ke dalam bentuk matriks. 2, 4, 3, 5 darab dengan XY sama dengan 26 dan 35. Kemudian untuk mendapatkan XY,
kita akan lakukan songsangan untuk matrik kita dengan menggunakan rumus songsangan yang telah pun diberi di dalam soalan. 1 per A darab D, iaitu 2 darab dengan 5, tolak dengan B darab C, 4 darab 3. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 5 di atas, 2 di bawah. Kemudian B dengan C bertukar tanda, iaitu 4 akan jadi negatif 4 dan 3 jadi negatif 3. Darab dengan 26 dan 35. Kemudian untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y, kita boleh terus menggunakan kalkulator saintifik kita. Pertama sekali kita akan tekan menu, kemudian kita tekan A. Seterusnya kita tekan simultaneous equation 1, kemudian kita tekan 2 untuk unknown. Kemudian kita akan masukkan untuk persamaan pertama kita. Nilai pertama adalah 2 sama dengan, kemudian 4 sama dengan, 26 sama dengan. Kemudian seterusnya 3 sama dengan, 5 sama dengan, 35 sama dengan. Untuk mendapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat X sama dengan 5. Kemudian tekan sekali sama dengan, kita dapat Y sama dengan 4. Jadi inilah jawapan kita untuk harga bagi sekilogram udang dan sekilogram sotong. Dan kalau kita lihat di sini, harganya adalah sangat murah. Itu sekilo boleh dapat RM5 dan RM4. Dan harga ini, kalau kita fikirkan, merupakan harga yang tidak logik untuk zaman sekarang. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Kita menulis dalam bentuk matrik, terdapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan rumus songsang, terdapat 1 markah di sini. Sini diletakkan sama dengan, jangan lupa. Kemudian kita nyatakan nilai X 1 markah dan nilai Y 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang bernombor 8. Graf laju masa dalam rajah 8 menunjukkan kelajuan sebuah zarah. Soalan A, hitung laju purata dalam meter per saat zarah dalam tempoh 18 saat. Di sini merupakan graf laju masa dan kita perlu dapatkan laju purata. Laju sama dengan jarak per dengan masa. Jadi untuk mendapatkan jarak bagi graf ini, kita perlu mendapatkan luas di bawah graf. Jadi di sini kita kena pecahkan luas bawah graf kepada 2 bentuk. Bentuk pertama sini bentuk A adalah trapezium dan bentuk B juga adalah trapezium. Kita akan tambah luas bagi A dan juga luas B dan per dengan 18 saat, iaitu masa. Kita akan ambil trapezium yang pertama iaitu 1 per 2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selarinya di sini adalah 12 dan juga 6. Dan didarabkan dengan tingginya di sini adalah 10. Kemudian ditambah dengan trapezium B 1 per 2 darabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari di sini 10 dan juga 22. Dan didarabkan dengan tingginya di sini iaitu 6. Kemudian kita akan per dengan masa iaitu 18. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah 10.33. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor bercampur 10 1 per 3. Seterusnya soalan B, huraikan gerakan zarah bagi tempoh 6 saat yang kedua. Kalau kita lihat di sini, tempoh 6 saat yang kedua adalah dari masa 6 sehingga 12. Grafnya adalah bentuk mendatar. Bentuk mendatar ini bermaksud lajunya adalah konsisten. Jadi kita boleh katakan bahawa pada kedudukan 6 saat yang kedua, lajunya adalah seragam dan nilainya adalah 10 meter per saat. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita mencari jarak, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita mendapatkan laju purata 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita nyatakan adalah laju seragam, kita dapat 1 markah. Maka keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang bernombor 9. A. Bina satu implikasi yang sesuai untuk pasangan implikasi yang berikut. Jika 20% daripada 30 ialah 6, maka 0.2 darab 30 sama dengan 60. Jika 0.2 darab 30 sama dengan 60, maka 20% daripada 30 ialah 6. Kalau kita lihat di sini, kita ada 2 implikasi yang saling berbalik. Kalau kita lihat di sini, jika P, maka Q. Kemudian di sini,
Jika Q, maka P. Maka untuk menjawab soalan ini, kita akan membentuk satu penyertaan jika dan hanya jika. Maka jawapan kita adalah 20% daripada 30 ialah 6 jika dan hanya jika 0.2 darab 30 sama dengan 60. Seterusnya terlihat soalan B, 1 Roman. Tulis premis 2 bagi hujah deduktif berikut. Premis 1, semua gandaan 3 ialah nombor ganjil. Dan premis 2 kosong. Kesimpulannya adalah 15 ialah nombor ganjil. Kalau kita lihat di sini, untuk penghujahan ini, dia menggunakan penghujahan bentuk 1. Di mana semua gandaan 3 ialah nombor ganjil, iaitu gandaan 3 adalah A, nombor ganjil adalah B. Kemudian untuk kesimpulan, 15 ialah nombor ganjil, 15 ini adalah C, nombor ganjil ini adalah B. Maka untuk menulis premis 2, kita kena kata C ialah B. Maka di sini kita akan tulis 15 ialah nombor ganjil. Seterusnya terlihat soalan B2 Roman. Tentukan sama ada hujah deduktif tersebut B1 adalah sah dan munasabah atau tidak. Pertama sekali kita kena tentukan adakah hujah ini sah ataupun tidak adalah berdasarkan kepada bentuk penghujahan. Dan kita dapati bahawa penghujahan ini adalah memenuhi bentuk 1. Maka hujah ini adalah sah. Seterusnya kita kena tentukan adakah hujah ini munasabah ataupun tidak adalah berdasarkan kepada nilai kebenaran bagi setiap premis dan juga kesimpulan. Kalau kita lihat di sini, premis 1, semua gandaan 3 ialah nombor ganjil. Dan premis 1 ini nilai kebenarannya adalah palsu. Kerana bukan semua gandaan 3 adalah nombor ganjil. Contohnya seperti 9. Maka jawapan kita adalah hujah ini tidak munasabah. Kalau seterusnya terlihat dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita dapat 1 markah. Untuk soalan B 1 Roman, kita dapat 1 lagi markah. Untuk soalan B 2 Roman, ternyatakan penghujahan ini adalah sah 1 markah dan tidak munasabah 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Diteruskan lagi dengan melihat soalan kita yang bernombor 10 dan merupakan soalan terakhir untuk bahagian A. Cikgu Fikri mengajar tajuk kebarangkalian di kelas 4 Cempaka. Dia menyediakan 2 kotak seperti dalam darjah 10. Kotak X mengandungi kad-kad yang berlabel nombor dan kotak Y mengandungi kad-kad yang berlabel abjad. Seorang pelajar diminta untuk mengambil 2 kad secara rawak, satu dari kotak X dan kemudian satu dari kotak Y. Soalan A, lengkapkan ruang sampel di jadual 10 di ruang jawapan. Kita lihat pada ruangan jawapan diberi jadual ini, kita akan lengkapkan. Pertama sekali kita akan tulis nombor dahulu diikuti dengan huruf. Kita akan isikan ruangan kosong. Sini 2A, 3A, 4A. Seterusnya 3B, 5B. Kemudian 1C, 2C, 4C, 5C. Kita lihat soalan B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa 1 Roman, 1 kad berlabel nombor yang kurang daripada 4 dan 1 kad berlabel huruf konsonan dipilih. Di sini kita ada 2 peristiwa. Yang pertama, nombor yang kurang daripada 4 dan peristiwa kedua adalah huruf konsonan. Dan kedua-dua peristiwa ini digabungkan dengan menggunakan perkataan dan. Jadi ini bermaksud kedua-dua peristiwa ini harus berlaku serentak. Pada ruangan jawapan, kita perlu dapatkan huruf konsonan iaitu B dengan C, kemudian nombor yang kurang daripada 4 iaitu 1, 2 dan 3. Bermaksud 1, 2, 3 dan juga huruf konsonan ini berada serentak. Jadi kita akan ambil yang pertama adalah 1B, kemudian 1C, 2B, 2C, 3B dan 3C. Di sini kita ada 6 keseluruhannya. Maka kebarangkalian adalah peristiwa per dengan ruang sampel. Peristiwa kita ada 6, ruang sampel kita ada 15. Jadi 6 per 15. Kemudian untuk soalan B2 Roman, 1 kad nombor lebih daripada 3 atau 1 kad huruf vokal dipilih. Kali ini, kedua-dua peristiwa itu digabungkan dengan perkataan atau. Untuk perkataan atau, kita akan pisahkan
peristiwanya. Kita akan ambil kad yang nombor lebih daripada 3 terlebih dahulu, kemudian kita akan pilih kad dengan huruf vokal. Jadi di sini kita akan ambil kad yang lebih daripada 3, iaitu 4 dengan 5. Kita akan senaraikan semua yang ada nombor 4 dan nombor 5. Itu terdiri daripada 4A, 4B, kemudian 4C. Kemudian 5 pula, 5A, 5B dan 5C. Kemudian kita akan pertimbangkan pula kad yang ada huruf vokal, iaitu A. Kita akan ambil semua kad yang ada huruf A. Di sini kita akan ambil 1A, 2A, 3A. 4A dan 5A kita dah ambil tadi. Jadi kita tak boleh ulang kad yang sama 2 kali. Jadi di sini kita ada 9 peristiwa. Jadi peristiwa per dengan luar sampel terdapat kebarangkalian. Jadi kita akan tulis 9 per 15. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita melengkapkan jadual, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan B1 Roman, kita menyatakan kebarangkalian adalah 6 per 15, kita akan dapat 2 markah. Dan untuk soalan B2 Roman, ternyatakan kebarangkaliannya adalah 9 per 15, terdapat lagi 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula.